Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita telah pun mendengar ucapan daripada Yang Berhormat Ustaz Misbah tadi dan juga daripada calon kita untuk kita menerangkan kenapa perlu tuan-tuan memilih Dr. Mazri sebagai adun tuan-tuan di Simpang Jeram. Saya tadi singgah semayang Isyak di sebuah masjid keluar daripada tol tadi, semayang buat jamak situ. Lalu kita semayang tu, kita kebetulan dia orang ada jamuan. Saya pun buka spek supaya orang tak kenal apa kenal juga. Kan? Kenal tu, tapi saya punya andaian saya ialah tentulah saya pun senyap, saya tak cakap politik apa pun, dan mereka ajak makan, kita makan. Saya pun makan kuih, letak makan nasi tadi, makan kuih daripada jamu malam ni. Saya agak terkejut lah. Kita makan baca tahu sembang, apa khabar. Dia orang pula tanya buat politik pula dah. Jadi kita pun serba salah lah. Kita pun nak mesti menjaga adab-adab kita tu. Di kat masjid ni. Dia orang pula tanya. Tu ada orang sembang, apalah. Saya kawan tu duduk sembang, duduk cerita bab Datuk Osman Saad, cerita bab politik ni. Alah, Pak Haji, kita tak mau dengar, kita nak tanya ni. Bila si Zahid nak jatuh ni? Terkejut saya kan. Itu bukan saya suruh ni orang tu. Saya pun tergamam lah soalan gitu kan. Saya nak sebutnya, hari ni saya cakim pula yang duk cakap bab Datuk Osman Saad ni orang mana? Orang tua, saluran satu. Kalau saluran satu duk cakap macam tu, maknanya apa yang dibimbang oleh Timbalan Perdana Menteri dalam ucapan dia menyebut tentang jangan biar kemarahan PAS yang berbahaya ini untuk merebak ke negeri Johor. Begitu juga dengan kenyataan daripada Presiden PAN Amanah, Datuk Seri Mat Sabu. Dia pun bercakap nada yang sama. Kita tengok muka mereka tension. Muka mereka muka yang cukup gelisah di dalam menghadapi suasana pilihan raya pada kali ini. Sedangkan tuan-tuan, mereka hari ini ada 3M ketika melawan Dr. Mazri ini. M yang pertama ialah money. Dia orang ada duit. Pasal sebuah kerajaan negeri pun mereka merintah dan pusat pun mereka ada kuasa. Dah tentulah mereka ada dana, ada wang untuk guna segala mungkin bagi melawan parti yang hanya bergantung dengan tabung-tabung Tin Milo. Tin Milo tu kita tengok baru ni, habis kita sapu sampai 74 kursi. Kan? Dan manakala di peringkat single party pula di peringkat parlimen sebanyak 43 kursi. The largest party yang single party ialah PAS. Baru ni tu kira Tin Melo. Kalau pakai tone drum, royuk semua. Baru pakai Tin Melo baru. Jadi sebab itu kita dapat tengok mereka ada money, duit. Mereka nak challenge, nak lawan kita. Dan mereka juga ada dua, M yang kedua apa dia? Iaitu mereka memiliki missionary. Jentera kerajaan. Mereka akan arahkan semua agensi-agensi, GLC. Mereka akan arahkan walaupun itulah yang mereka kutuk UMNO dulu. Itulah yang mereka sebut ketika mereka menjadi pembangkang satu ketika dahulu. Yang menyebabkan UMNO jatuh, runtuh akibat daripada serangan mereka bertalu-talu terhadap UMNO.
Sejak daripada zaman reformasi tahun 1998. Ni semua kena terkena belaka, termasuk saya. Habis kena apa? Kena ligan, ada kena masuk lentera FRU. Minggu sekali kita buat reformasi, pakat makan gas pemedih mata. Tapi ada hikmah dia. Hikmah dia penyakit resdung hilang. Memang bila kena gas pemedih mata ni tak torah tau. Baju pun kita buang. Pedih ya Allah macam kena apa tu. Dan mereka lah yang menyebut benda-benda macam ni. Tapi sekarang apabila mereka berkuasa, mereka tak buat apa yang mereka sebut dahulu. Saya sebab tu kalau UMNO buat, saya tak kisah. Saya UMNO tak nak cakap bab ni. Tapi apabila kamu dulu cakap bab ni, kamu hentam UMNO sejak daripada zaman reformasi dulu. KKN, kronism, corruption dan nepotism. Inilah yang mereka popularkan. Mereka hentam, mereka lanyak. Termasuklah juga pemimpin DAP dulu, waktu mereka jadi pemanggang. Mereka hentam habis-habisan. Tiba-tiba apabila mereka berkuasa, mereka tak buat apa yang mereka cakap. Itu yang menyebabkan rakyat ajar mereka di Terengganu 32-0. Tak ada benih, tuan-tuan. Benih pun tak ada, kata-kata benih. Uri pun tak ada tau. Di Terengganu. Di Kedah. 2 kursi ya. 2 kursi. 3 kursi. Di Kelantan. 2 kursi. Sebab apa? Tak lain dan tak bukan kerana rakyat melihat. Dan ini juga menjadi pengajaran kepada saya sebagai pimpinan parti. Pimpinan parti PAS, pimpinan Perikatan Nasional, kena awas. Kamu juga kalau mengulangi yang sama seperti mana dibuat oleh pemimpin-pemimpin DAP, pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan pada hari ini, rakyat juga akan hukum kamu sebagaimana mereka hukum Pakatan Harapan. Jaga ya tau. Hari ini kita berhadapan dengan pengundi yang ada knowledge. Bukan zaman kita menghadapi pengundi zaman tape recorder. Zaman piring hitam. Sekarang orang sudah pakai rekaman. Kata Derih Yusof, orang dah pakai MP4. UMNO masih duk pakai lagi tali tape recorder. Maka sebab itu mereka ada machinery. Mereka guna. Tuan-tuan boleh tengok di PRN baru ni. Sebenarnya pilihan raya baru ni, pilihan raya di Kedah aja. Hak 5 negeri tu tak ada. Maujuduhu kal adam. Ada pilihan raya macam tak ada. Yang ada baru ni semuanya pilihan raya hanyalah Kedah saja. Seolah-olah pentadbiran Depok Putrajaya pindah ke Padang Terap, Sungai Korok, Sek, Jeneri, Sungai Pau. Mau tak ada. Orang Sungai Pau tak nak tengok. Bah macam zoo tu. Duk mari kampung ni. Dah jadi destinasi pelancong Sungai Pau. Nak mai tengok rumah banglo. Rumah banglo Budin. Nama Budin juga. Hak ni Pudin, yang ni Budin. Sebab tu tuan-tuan, mereka ada machinery. Dan satu lagi mereka ada media. Mereka ada JECOM, letak seorang bekas daripada pensyarah. Ni, Cikgu Ustaz Misbah lah ni. Ngajak masa saya politik dulu. Saya baik dengan dia, forum dulu. Selalu forum dengan dia. Baik, bukan tak baik. Tapi apabila dia buat telahan-telahan, macam-macam sebelum pilihan raya, lepas pilihan raya senyap sunyi.
Sakat sekarang ni, kita berkesan dalam Google pun tak nampak, dekat mana pun tak ada. Mereka ada media. Mereka boleh gunakan sebaik mungkin. Kerana mereka ada kuasa untuk nak challenge Dr. Mazri. Dan juga untuk nak lawan kita dekat dengan Parlimen Pulai. Nama apa? Iskandar. Parlimen Pulai nama apa? Calon kita. Zulkifli. Zulkifli Jaafar. Mereka gunakan media. Mereka boleh buat apa saja. Karena mereka ada wang, ada duit. Mereka boleh gajikan full time sebagainya. Tetapi mereka tak boleh lawan dengan tentera-tentera cyber kita yang secara sukarela. Yang tumbuh secara organik. Organik. Saya pun tak kenal siapa dia. Sebelum pilihan raya umum PRU 15 baru ni, antara kerungsingan kita ialah macam mana kita nak menghadapi cyber trooper Pakatan Harapan DAP ni. Karena kita tahu mereka ada Red Bin. Karena kita tahu mereka ada dari kalangan PKR yang hebat dari segi cyber trooper mereka. Yang melumpuhkan jentera-jentera Barisan Nasional sebelumnya. Tetapi mereka tak mampu untuk nak lawan tentang cyber trooper yang tumbuh secara organik. Maka mereka pun createkan cerita di mana Perikatan Nasional dapat wang untuk membiayai cyber trooper kita. Di mana ratus ribu kita, berjuta kita bayar, macam-macam. Tu timbul kata Perikatan Nasional dapat wang daripada judi. Sampai hari ini dijawab dalam parlimen tak ada. Puak-puak ni dia tak kisah. Yang penting lempar dulu tuduhan. Kemudian biar media yang menjadi hakim. Ini kerja-kerja mereka yang mereka buat. Sebab itu tuan-tuan, sebagaimana pernah disebut oleh Syed Qutub rahimahullah, bahwasanya batil itu walaupun kamu nampak kuat, la yadum, dia tidak kekal. Dia tidak akan kukuh. Kebenaran, walaupun kamu nampak lemah, tetapi dia akan memperolehi kemenangan. Maka sebab itu selalu kita pesan kepada cyber trooper kita, jangan sama sekali kita fitnah. Jangan sama sekali. Tak perlu kita fitnah. Kalau tidak, berita tidak sah, tidak sahih, jangan kita sebarkan. Kadang-kadang mereka pandai, mereka letak atas letihik dia daripada awani, daripada sinar harian, daripada berita harian. Rupa-rupanya itu fake account, mereka buat sendiri. Zaman hari dia boleh buat semua. Sebab tu kita nak pasti kesihahan, kita search dalam Google dulu. Betul atau tidak maklumat ni ada. Kalau tak ada, jangan kita sebarkan. Walaupun kita berlawan dengan musuh sekalipun, kita masih lagi diajar adab berkenaan dengan adab berlawan. Kerana Islam ni tuan-tuan, ketika berperang pun masih ada akhlak. Berperang. Berperang sungguh ni, jihad qital. Ada adab dan akhlak. Nabi pesan kepada ketumukan tentera-tentera ketika nak pergi berperang. Antaranya ialah jangan kamu bunuh orang tua. Jangan kamu bunuh kanak-kanak. Jangan kamu bunuh wanita. Jangan kamu kelar musuh-musuh kamu. Macam komunis hidup buat tu. Jangan kamu potong pokok-pokoknya di teduhan. Jangan kamu runtuh biara ataupun rumah berhala mereka. Ini adab berperang. Maka lebih-lebih lagi lah juga kita ini muwajahah silmiah.
Yaitu kita berjihad, berperang, berlawan secara aman, pilihan raya secara aman. Walaupun kita tahu kadang-kadang kita berlawan di atas padang yang tak sama rata. Gaya kita nak skor gol, dia buang tiang gol. Sampai kiamat gol tak masuk. Tapi kita tetap sabar. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, naklah kamu bertakwa dan kamu sabar dan kamu teguhkan pendirian kamu. Kita teguh pendirian. Kita kalah di Johor ni dulu. Johor kita anggap sebagai Darul UMNO. Tempat kelahiran UMNO dulu. Sekarang tidak lagi dianggap sebagai tempat tradisi UMNO. Kita terus menggunakan medium demokrasi. Menggunakan tempat-tempat yang boleh kita menyebarkan risalah perjuangan ini kepada masyarakat. Kita tak pernah kecewa. Walaupun kita hilang deposit. Johor lu tuan-tuan kena ingat zaman satu ketika dahulu. Nak bertanding, wang deposit pun tak cukup. Bukan banyak mana, RM500 saja untuk don. RM1,000 di peringkat parlimen. Pagi, kadang-kadang tak cukup duit lagi. Kutip duit, nak bayar deposit. Satu ketika dahulu. Antara hak bertandingnya ialah hak driver teksi. Satu ketika dulu. Tuan-tuan, kalah. Macam mana sekalipun, kita terus perjuangan kita. Dan kita tak pernah kita kata tolak demokrasi. Kita atur persenjataan kita di Gunung Ledang. Nak berperang, tidak. Kita tak buat macam tu. Dan kita tak ajak pun untuk pengikut-pengikut kita pergi untuk nak berguling di dataran mereka. Kita baru pandai bab tu. Berkampung di sana. Macam-macam waktu reformasi kita buat, kita tak ajak begitu. Bukan kita memulakan, kita ikut orang waktu tu. Artinya, PAS mengambil pendekatan ialah pendekatan secara muwajahah silmiah dengan cara yang aman. Kerana ini sunnah yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada perkara senang dan perkara susah, Nabi kata akhtartu aisarahuma. Aku akan memilih yang senang berbanding yang susah. Pilihan raya lebih mudah daripada berperang. Maka kita memilih jalan yang baiknya ialah semua gerakan Islam mengambil pendekatan ialah pendekatan secara muwajahah silmiah, secara aman, damai. Maka sebab itu kita boleh sabar dalam perjuangan kita. Akhirnya kita tengok, kita bina anak-anak perjuangan kita daripada pasti sampailah universiti. Ini Dr. Mazri, antara yang kita didik daripada sekolah, universiti dulu. Kita bina, saya sempat ni semua makan air tangan saya semua ni. Kan? Dulu kan, dekat kita bina. Kita tak pernah kecewa. Kita dapat, kita bina. Hari ini kita tengok dari kalangan doktor-doktor pakar, hampir dekat dengan, saya ingat dah, 1,000 lebih dah. Masa saya pergi dekat dengan, Bismillahirrahmanirrahim. Minum air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tak gelak suara 3 malam ni nak ceramah ni. Artinya kita sabar. Kita bina orang. Kerana kita berpegang dengan apa yang disebut pepatah Arab, sebut dikata apa, sabrun Ayyub wa umrun Nuh. Dalam umur perjuangan ini kamu sabar sebagaimana yang ditunjuk oleh Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Dan umur perjuangan panjang pula ialah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ni 950 tahun dia berdakwah.
Disebut riwayat tak sampai 80 orang pengikut dia. 950 tahun berdakwah. Artinya 10 tahun baru dapat seorang pengundi. Nasib baik zaman Nabi Nuh tak ada pilihan raya. Tidak hilang orang pertaruhan. 10 tahun baru dapat seorang. Begitu juga kita perjuangan kita. Kita tak pernah kecewa. Tak pernah kita rasa gusar nak ambil jalan pintas. Secara isti'jal. Secara jalan pintas. Kita kata kalau kita nak menang cepat, kita mesti bersama dengan DAP. Tuan-tuan, Ustaz Misbah sebut tadi. Kalau kami ni kebulur sangat nak jadi menteri. Lapar sangat nak jadi menteri besar. Pelahap sangat nak dapat segala pangkat GLC sebagainya. PAS tidak akan keluar daripada Pakatan Rakyat sejak PRU ke-14. Kita tak keluar. Apabila kita keluar daripada Pakatan Rakyat, saya sendiri yang pernah menang di Parlimen Bukit Gantang. Saya menang di Bukit Gantang dulu, salah satunya ialah sokongan daripada orang-orang Cina. Waktu itu kita berada bersama-sama dengan Pakatan Rakyat. Ketika itu. Waktu kita berpisah, kawan-kawan kita yang keluar tubuhkan PAN. Apabila berlaku macam tu, Cina-Cina, memang saya sebis dengan orang Cina baik semua. Cina kawasan petang, kawasan laut. Dia orang telefon saya, Haji ikut Islam lama ke Islam baru? Oi, pasal apa? Pasal apa lu cakap begitu? Tak ada lah. Di sana lu Islam lama. Ini hak baru punya Islam baru. Tak ada, semua sama dia. Islam satu saja. Hak keluar tu pun Islam sama dengan macam saya juga. Ya, ini kalau gitu tak menang lah nanti, kalah lah. Kan, Haji baik dengan kita orang, tapi kita tak boleh undi. Pasal kita tak boleh sokong. Islam baru punya, Islam lama. Kan, saya kata nak buat macam mana kalau tak mau sokong saya. Kan, kita pun takkan nak paksa dia orang kan. Kita tahu. Kita tahu. Dalam bilik gerakan saya tengok mungkin kita akan kalah 5,000. Betul lah, telahan kita bukan kalah 4,000. Memang kita tahu. Semua tempat-tempat yang ada marginal, termasuklah kita tengok di Doktor apa? Doktor yang ni, Dr. Taslim tu, Maharani. Mak Taslim Maharani. Itu semua. Sebab dulu kita dapat sokongan daripada orang bukan Islam, orang bukan Melayu. Tapi kita mempunyai pendirian kita. Ya, kita nak menang. Tapi tak bolehlah sampai kita nak menggadaikan prinsip apa yang ada kepada kita, menjadikan kita menjadi boleh menang, boleh menjadi menteri, boleh menjadi esko, boleh menjadi menteri besar. Bukan itu. Maka sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia kita nak ajak masyarakat pada kali ini untuk memberi kepercayaan kepada Dr. Mazri. Sebut dah tadi. Dia ni ada kepentingan apa? Kosakat YB ni ada saya ingat mungkinlah 17,000, 18,000 kot. Masuk dengan elang semua. Tapi kena ingat, wakil rakyat PAS, wakil rakyat pembangkang ni kita tak ada peruntukan apa. Macam kami, ahli parlimen, keluar hari pertama tu tengok 25,000 gaji keluar. Hari pertama 15,000 habis dah. RM4,000 kepada PAS pusat. RM1,000 kepada kawasan. Dah apa? 5,000. Pusat khidmat seorang 1,500 apa semua, dah 4,500. Kan? Sewa pejabat. Pejabat saya tu murah lagi lah, kalau dia tak naik lagi, bawah 500.
Kali utility api ayak pun semua pergi 1,000 juga. Itu lebih kurang dari 10,000 saja. Tambah tempat saya pula, orang mati tiap-tiap hari. Tiap kotak mati tu pelik. Tiap-tiap hari mati. Minimum 2 orang. Kemarin 5 orang. 5 orang tuan-tuan. Kalau RM50 seorang, saya spend dah, allocate dia 3,000 ni untuk mati. Kenuri. Jadi 10,000 tadilah nak tolak kenuri, nak tolak apa semua, saya sebut tu. Salam, kalam, jalan, makan. Itulah 10,000. Macam Ustaz Isbah sebut tadi, mai minta semua. Tiap-tiap hari minta. Tiap hari bukan sekali, setiap hari. Setiap hari. Kejap PIBG, kejap nak berlawan sukan, kejap nak pergi macam-macam. So Dr. Mahathir jadi wakil rakyat baru tahu Rabu, Khamis, Jumaat. Tapi tak apalah, dia tak kisahlah, dia boleh buat kerja profesional dia, insya-Allah. Tapi saya nak sebutnya, kalau dia nak pick up bab tu, tak mau sakit kepala, dia tak terima jawatan ni. Kalau fikir untuk kepentingan peribadi dia, dia ratus ribu pendapatan dia. Tapi ini ialah taklif, amanah. Dia tak minta pun, dan dia pun tak tahu. Kami sebagai pimpinan saja putuskan, kemudian diluluskan oleh Majlis Syura. Maka dia minta ada, dia kata, tapi apabila diberi tanggungjawab, insya-Allah dia akan pikul. Inilah dia arti yang tuan-tuan nak latih, siapa diakah wakil rakyat yang bakal menjadi wakil rakyat di Simpang Jeram ini. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya harapkan tuan-tuan semua ajak anak beranak kita. Baru ni kita tengok, yang penting kita nak ajak orang keluar mengundi. Terutama rakan-rakan, kawan-kawan kita di kalangan UMNO. Nak bertanding ni ialah merupakan yang dianggap sebagai sayap kanan penyokong kuat DAP lah. DAP. PAN ditubuhkan kerana mereka tak setuju PAS berpecah dengan DAP. Walaupun tuan-tuan nampak lambang pakatan, lambang Pakatan Harapan, sebenarnya di bawah selak tu ialah lambang DAP. Yang merupakan perjuangan yang kemarahan tok nenek tuan-tuan yang menjadi UMNO di sini. Bab lawan DAP ni tak boleh lawan dengan UMNO. Bab tu akar umbi menolak apa yang dibuat oleh kerajaan perpaduan ada hari ini, ialah kerajaan perpaduan antara Zahid dengan Anwar Ibrahim. Bukan antara akar umbi. Sebab tu saya sebut tadi, saya duduk pergi masjid. Kita tahu masjid tu UMNO. Dan di UMNO apa dah? Kapet pun biru. Biru belakang. Kuatnya UMNO di Johor. Dan mereka tak boleh terima dengan Pakatan Harapan dan juga bersekongkol dengan DAP. Di kalangan ketua bahagian UMNO pun sama. Ada baru ni saya jumpa ketua bahagian UMNO. Hampa kena lawan ni. Lawan. Tapi dia kata, hampa ni Zahid panggil pukul 8 malam, 8 pagi tunggu dah. Dia kata, betul Ustaz, dia kata. Payah lah. Sembang dengan kita ni tak bersetuju. Tak bersetuju. Apa yang dibuat tadi. Itu hak yang bahagian ketua bahagian. Tapi hak yang peringkat cawangan, peringkat bawahan tak boleh terima. Dan mereka tahu, mereka hantar signal jelas dah. Baru ni tuan-tuan kena ingat, transfer undi, perpindahan undi daripada UMNO kepada Perikatan Nasional, yang paling tinggi sekali ialah di Pulau Pinang. Ahli-ahli UMNO. Dan kita yakin dan percaya juga, di Johor hari ini kemarahan cukup hebat. Saya kebetulan saya turun semua 6 negeri baru ni sebagai naib presiden. Pelik gelombang berlaku. Apabila dia kata, Ustaz, ni nak bawa Ustaz pergi rumah
bekas AJK bahagian. Ada pula petang dia kata, Ustaz nanti AJK bahagian nak panggil kami. Semua. Pergi dekat pasar malam pula. Dekat Sungai Bakak. Dia kata, Pakak ni kata UMNO keturunan. Bila sebut UMNO keturunan, tak ada arah. Memang kuat. Tapi dia kata, saya tak boleh terima apa yang dibuat oleh pimpinan UMNO pada hari ini. Kakak dan sekeluarga akan beri kepada Perikatan Nasional. Maka sebab itu menang Dun Sungai Bakak. Bila saya tengok gelombang di bawah ni tuan-tuan, pelik. Gelombang di bawah pelik. Dan waktu kita harapkan tuan-tuan semua ajak anak beranak kita keluar mengundi. InsyaAllah kalau orang Melayu keluar mengundi ramai, yang keluar tu insyaAllah 90% mereka ini akan memberikan undi kepada Perikatan Nasional dan juga Dr. Mazli insyaAllah. Sebab tu tuan-tuan semua kena pastikan anak beranak kita balik mengundi. Ini nak beritahu, ni isyarat. Bahawasanya sekarang ni kita nak hantar isyarat juga. Dalam keadaan kita tengok hari ini macam mana UMNO boleh untuk bersekongkol dengan DAP duduk dalam kerajaan pada hari ini. Tuan-tuan bayangkan. Sebab tu kita tengok DAP selama ni lantang bercakap soal rasuah. Soal YNDB sampai jatuhnya kerajaan. Tapi sekarang bila duduk dalam kerajaan, senyap sunyi. Seolah-olah macam duduk dalam Ashabul Kahfi. Duduk dalam gua Kahfi. Tak bunyi apa dah. Tak bunyi. Dululah mereka lantang LCS. Kononnya akan heret Najib. Macam-macam heret Zahid. Pasal apa? Ini perjuangan mereka, perjuangan perut. Bukan perjuangan untuk menegakkan adilisme perjuangan mereka. Sebab itu tuan-tuan, hari ini orang Cina sendiri pun dah tak boleh terima apa yang dibawa oleh DAP. Cina yang ada harga diri tak boleh terima apa yang DAP buat. DAP tipu mereka. Cina kata, dulu lu cakap sama gua, jangan pangkah ini Barisan Nasional. Pangkah BN nanti akan dapat Zahid. Gua percaya sama lu. Gua pangkah Pakatan Harapan. Tiba-tiba gua dapat juga Zahid. Lu tipu sama gua. Cina sudah marah. Dulu lu cakap, jangan pangkah ini Perikatan Nasional. Dia juga ada bincang dengan Zahid. Nanti lu pangkah Perikatan Nasional PN. Lu akan dapat Zahid. Gua percaya sama lu. Gua pangkah Pakatan Harapan. Gua dapat Zahid. Lu tipu sama gua. Cina pemarah hari ini. Sebab itulah, bukan benda yang mustahil. Cina kok belah simpan jeram. Cina ke Parlimen Pulai akan memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional pada 9 hari bulan nanti insyaAllah. Bukan satu benda yang mustahil. Orang Melayu sudah tentulah mereka beramal dengan hadis Nabi SAW. La yuldagul mu'min marratain fi hujrin. Di mana Nabi menyebut orang Islam tidak akan dipagut 2 kali dalam satu lubang. Kita tak akan ditipu 2 kali. Sebab tu kita tengok bagaimana mereka nak percaya. Dulu mereka mengatakan bahawasanya no DAP, no Anwar. Tiba-tiba lepas mereka menang, mereka tinggalkan PAS, tinggalkan Bersatu. Sebaliknya mereka bersama-sama dengan DAP. Mereka kata apa? DAP lebih ikhlas daripada PAS. Oh, dah dapat kekasih baru. Lupa kekasih lama mereka. Mereka marah sangat dengan Bersatu. Sebab tu waktu mereka marah dengan Bersatu, saya sebut. Kuang-kuangnya saya kata apa? Bersatu menyelamatkan kamu daripada menjadi pemangkang kepada kerajaan. Kuang-kuang kamu kena terima kasih kepada Bersatu. Kuang-kuang kamu kena terima kasih kepada Bersatu. Kalau mereka tu tak jatuhkan Pakatan Harapan, kamu 5 tahun duduk di dalam jadi pemangkang tau.
Kami PAS jadi pembangkang biasa, jadi kerajaan luar biasa. Kami biasa makan teh tarik RM1 hampa hidup mewah mimpin. RM12 secawan. Kami tak apa, kereta sebiji dua ya. Depa kereta susun macam pasu bunga. Banyak nak bayar macam mana? Kan? Kita biasa duduk ceramah atas lori sayur. Mereka baru mula nak rompas tu angkat dia tu. Bukan senang lompat lori sayur tu. Waktu tu dewan tak boleh pakai, manggang. Kami manggang biasa dah. Duduk ceramah bawah pokok toge. Kan? Ceramah bawah pokok kelapa sawit. Biasa dah kami. Tak masalah. Tapi nak bagi tahu, sekurang-kurangnya 22 bulan hampa jadi manggang. Azabun alim tau. Kurang-kurang terima kasih kepada Bersatu. Hampa marah-marah pun ni kawan hampa. Kalau nak fikir marah, kami PAS tu PAS. Marah ke hampa. Tapi kami tak. Tok Guru Jadi kata kita lupakan. Kita jangan rojokkan kita surat khabar Facebook. Rojokkan kita Quran, hadis, sirah. Tok Guru Jadi kata, siapa tak marah tuan-tuan? Saya jadi wakil rakyat dulu, sepenggal ahli parlimen Bukit Kantang. 10 sen tak dapat. Sekupang tak dapat tuan-tuan. 5 tahun. Tak dapat peruntukan. Habis gutu. Rekau, gata kawan-kawan. Dia beradik. Kau nak marah? Marah. Tapi kita berpegang dengan Quran. Wa in jannahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Apabila orang cenderung kepada kamu untuk nak berdamai, kamu hulurkan perdamaian. Orang kata ni nanti dia tipu. Nanti dia dapat kuasa, dia pun tipu kita. Allah Taala sebut dah, wa in yakhda'uka fa inna hasbakallah. Kalau mereka tipu, kita serah pada Allah Taala. Ini sikap kita. PAS dia ajar gitu. Sebab tu, kenapa kamu tak boleh menerima saudara kamu bersatu? Ini kesatuan yang kita sebut kepada ummah kita. Kita berpolitik macam tu. Ni tak. Nak politik, nak dendam. Sampai ke bila? Kita banyak sejarah dengan UMNO, banyak dia kena ke sejarah, kita lupakan semua tu. Kita buka buku baru. Inilah kita nak ajak kawan-kawan kita di kalangan UMNO, nak bagi pemimpin-pemimpin, tuan-tuan sedar, berikan kemenangan kepada Dr. Mazri pada 9 hari bulan nanti. Boleh tak boleh? Boleh. Tuan-tuan semua mesti bekerja. Hello adik-beradik kita. WhatsApp group kita, kempen-kempen, TikTok yang berupa kempen yang ada asas dia. Sebarkan. Kita tahu kita tak ada media banyak. Saya pun sedih apabila TV Hijrah kena beri amaran kerana hanyalah menyiarkan balik hak sejarah lama. Bukan ceramah politik pun. Saya hanya waktu itu menganugerahkan kepada artis-artis yang berhijrah. Tiba-tiba keluar gambar saya. Saya waktu itu menteri, bukan pemimpin Parti Komunis Melaya. Nanti nak akan kesian tengok. Kan? Saya tuan-tuan. Waktu saya di menteri dulu. Waktu itu parlimen dah berubah. Ada satu program sukan melibatkan semua jabatan agama Islam seluruh Malaysia, buat di Bangi. Parlimen dah ubah, tapi kita masih menteri lah sebagai caretaker government. Dia pun kata, Ustaz marilah, Datuk marilah kata. Saya kata, saya tak nak kot mari, malas nak datang. Dia kata, mari, tak apa, kita datang. Saya sepatah pun tak cakap bab pilihan raya, sepatah pun tak cakap, macam seolah-olah tak ada pilihan raya. Kita cakap bab sukan, bab ukhuwah, bab nak relieve tension. Kita cakap sebagai profesional kita. Kan? Dia pun heran, macam mana yang Ustaz tak cakap langsung buat politik? Tak ada. Bukan tempat saya, nak ceramah depan luar. Pasal orang cerdik macam kamu ni, macam pepatah Arab sebut. Orang cerdik, beri misal satu masalah, faham 1000 masalah. Orang bodoh, beri 1000 misal, satu masalah pun tak faham. Ini tuan-tuan orang cerdik, tak perlu pun saya nak cakap begitu pun. Tak ada lah duk guna macam ada pemimpin duk guna hari ni. Panggil pegawai kerajaan duduk lah. Orang cerdik semua. Orang tengok kita tak perlu benda hak buah elok ni. Orang tak perlu nak cakap pun. Tak perlu nak cerita elok pun. Benda sedap, kalau restoran kita sedap. Buat lautan mana orang pergi cari. Saya baru ni pergi di Besut. Makan satu kedai. Lah, orang punya ramai orang tuan-tuan. Ramai orang.
sesak jalan. Kat tu, kedai duk pendalaman. Pendalaman. Oh, dia ada menu dia. Menu satu ikan bekak, satunya ialah kambing. Kambing. Ramai orang. Cina orang mari. So, saya kata, benda hak elok, sedap. Jauh mana orang mari? Benda hak makan tak sedap. Kapet tenggelam buku lali pun orang tak mari. Kan? Ini samalah kita. Sebab tu kita tak perlu untuk nak cakap bab macam ni. Ini sebab tu kita kesianlah pada kawan-kawan daripada kerja TV Jerah. Sedangkan program tu program baik. Anjurlah. Bukan program politik. Kita nak ajak orang, kita sepatah saya ucapan saya pun tak pernah kita duk sebut kata mereka ni sokonglah kita, tak perlu. Bukan medan kita, bukan tempat kita. Bukan tempat kita. Mereka tahu, kita tahu nak guna tempat mana kita patut kita gunakan tadi. Ini nak ceramah politik, tapak di sini. Bukannya tempat yang kita menjadi pegawai kerajaan, mereka tu service government of the day. Siapa kerajaan pun ada. Padahal waktu saya jadi menteri dulu ada gambar-gambar yang dikeluarkan menteri-menteri hal lepas. Saya tak pernah ambil tindakan, arahan kata kena ambil tindakan. Pasal apa kamu melepaskan gambar-gambar hak menteri dulu. Lah dia menteri dulu. Marah tak marah itu pun sejarah. Dia menteri. Menteri hal ehwal agama yang dipilih. Yang pelantikan itu pelantikan yang sah. Takkan pula kita nak ambil tindakan kepada orang yang menyiarkan ni. Orang makin teruklah. Makin teruk benda ni. Jadi sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, insya-Allah saya yakin percaya mood yang ada, insya-Allah saya akan berada di sini untuk 3 hari, brother. Kan? Insya-Allah saya akan ada sini. Lepas tu balik Isat, mai pula hari Sabtu ke sebelah kan. Mai pula kita nak mari. InsyaAllah 2-3 kali kita marilah. Kita pun memang tugas kita tu nak pastikan supaya Parlimen Pulai kita menang. Dun Simpang Jeram ini juga kita menang. Maka dengan ini saya sudahi dengan aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Perikatan. Nasional. Perikatan. Nasional. Perikatan. Nasional. Okey. Terima kasih kepada Yang Berbahagia.